قليلا فاغتالوه ثم تولى حسني مبارك لا بارك الله فيه ولا بأعماله وقد رأيتم جميعا ما فعل في مصر. Lalu Israel merancang di Mesir diletakkan Jamal Abdul Nasir, seorang yang amat zalim terhadap gerakan Islam, khususnya Al-Ikhwanul Muslimun. Apabila Jamal Abdul Nasir mati, digantikan oleh Anwar Sadat. Kemudian Anwar Sadat mati, digantikan pula oleh Husni Mubarak. Kita pun cukup kenal siapa dia Husni Mubarak, orang yang menyekat bantuan kemanusiaan, perubatan untuk sampai masuk ke dalam bumi Gaza satu ketika dahulu. وأما في لبنان فدعموا فيه الشيعة وأعطوهم من السلاح ومدوهم بالرجال وبالقوة ومكنوهم في منطقة الحدود مع إسرائيل ليدعوا الحماية والمقاومة وما لهم عمل إلا حماية اليهود وبني صهيون. Adapun di Lubnan, mereka membekalkan senjata dan tentera-tentera yang terpilih lalu diletakkan di sempadan Syria ataupun di sempadan Lubnan dan Palestin. Mereka-mereka ini ialah Syiah daripada Hizbullah, yang kita cukuplah selama ini kita tertipu dengan sandiwara mereka yang konon-kononnya mereka bermusuh dengan Israel. Sebenarnya mereka sebaik-baik penjaga sempadan untuk kepentingan Israel. وأما في الأردن فقلبوا البلاد إلى مملكة حتى لا يفكر إنسان بتغيير الحاكم في المستقبل، وبعد ذلك أمروه بأن يوقع على معاهدة للسلام مع إسرائيل، ومن ذلك اليوم وهو يعمل لحماية إسرائيل. Adapun Jordan tuan-tuan sebuah negara yang sistemnya beraja, dan Jordan sebuah negara yang tidak mahu menanggung apa-apa risiko. Mereka terlebih awal lagi telah melakukan ittifaq salam, perjanjian damai dengan Israel, dan untuk maklumat kita di Jordan sendiri ada kedutaan Israel. وقد وصلنا في كلامنا الآن إلى سوريا التي أتينا لنتكلم عنها اليوم ولنشرح ما يحصل فيها. Dan sekarang masanya untuk kita mengenal lebih mendalam bumi Syria yang saya datang pada hari ini untuk menceritakan kepada tuan-tuan sedikit sebanyak latar belakang bumi Syria. أتى حافظ الأسد إلى سوريا والحمد لله لا نعرف أصله من فصله، ولكن الكثير من الدراسات الغربية تقول بأنه من أصفهان من إيران يعود أصله إلى هناك. Hafiz al-Asad yang merupakan presiden Syria satu ketika dahulu, kami tidak mengetahui asal usulnya secara detail, tetapi menurut kajian-kajian yang dilakukan, keluarga ataupun nenek moyangnya berasal daripada Asfahan. Asfahan ini ialah Iran, ya, mereka yang berfaham Syiah yang datang daripada Iran. فلعلنا إذا عرفنا الأصل عرفنا لماذا الآن قد تكالب الشيعة علينا هناك واجتمعوا علينا من كل الدول المحيطة بنا فقط ليذبحوا أطفالنا ويغتصبوا نساءنا. Apabila kita mengetahui asal usul keluarga Al-Asad, maka satu perkara yang tidak pelik, kenapa hari ini Iran begitu bersungguh mempertahankan kerajaan Bashar al-Assad. Ini oleh kerana asal usulnya daripada Syiah Iran. وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري لم يصل إليها باختيار الشعب ولا بأمرته وإرادته، وإنما انقلب على الحاكم في ذلك الوقت واغتصب السلطة وجلس على الكرسي. Hafiz al-Asad memegang tampuk pemerintahan pada awal 70-an dengan cara rampasan kuasa tentera, bukanlah melalui sistem pilihan raya ataupun kehendak rakyat jelata. Tetapi Hafiz al-Asad melakukan rampasan kuasa tentera, dan dengan cara tersebut beliau menguasai tentera dan seterusnya menguasai negara Syria. بدأ عهده بأن قتل وعذب وهجر كل من يفكر بمعارضته حتى وإن كان على الحق، حتى وإن كان يريد له النصح، ليس المقاومة، النصح كان يعذبه أو يسجنه أو يهجره. Hafiz al-Asad apabila memegang tampuk pemerintahan,
Beliau boleh menunjukkan buku besinya. Beliau menangkap, memenjarakan, menyeksa, membunuh sesiapa sahaja yang cuba bersuara untuk menegakkan keadilan. Hatta kalau ada orang yang ingin menasihatinya sekalipun, akan dikenakan tindakan yang amat keras. عزل كبار الضباط في الجيش من أهل السنة والجماعة، وأيضا فرغ الوزارات والجامعات، وهرب وهجر العلماء الكبار من هذا البلد المبارك. Apabila Hafiz Al-Asad memegang tampuk pemerintahan, beliau memecat seluruh anggota tentera yang berjawatan tinggi yang berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah bagi memastikan golongan Syiah An-Nusairiyah ini menguasai tentera. Sebelum saya terlupa tuan-tuan, di Syria kebanyakan ataupun 80% rakyat berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, sama ada pada mazhab Syafi'i ataupun Hanafi. Manakala 20% lagi berkongsi antara Syiah, Kristian dan Druze. Okey, jadi tuan-tuan, Syiah ni kalau saya cerita panjang, tapi di Syria, Syiah ni ialah Syiah An-Nusairiyah Alawiyah. Ittifaq ulama mengatakan mereka telah terkeluar daripada Islam. Lalu Hafiz Al-Asad menggunakan kekerasan, menangkap para alim ulama dan memecat profesor-profesor di universiti yang berfahaman Ahlussunnah, yang mempunyai kepandaian, kebijaksanaan, menyebabkan ramai di kalangan orang-orang bijak-bijak di Syria meninggalkan negara Syria dan tinggal di negara yang lain. غير المناهج الدراسية وفعل ما فعل حتى وصل به الأمر إلى أن أعلن الحرب على الله ورسوله. وصل به الأمر أن خلع جنوده الحجاب من رؤوس المسلمات في الشوارع علانية لا سرا وإنما جهرا. Hafiz Al-Asad apabila memegang tampuk pemerintahan, beliau mula membuat perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Antaranya, beliau menceritakan bagaimana dia mengarahkan tentera-tentera untuk menarik tudung mana-mana perempuan yang berhijab satu ketika dahulu. Kalau dia jumpa muslimat pakai tudung, pakai jilbab, tentera akan sentak tudung ini, tuan-tuan. أدرك المسلمون في ذلك الوقت خطر هذا الوحش، خطر هذا الظالم، فحاولوا أن يقاوموه، وللأسف لم يكن عندهم العتاد الكافي لمقاومته. وكانوا في ذلك الوقت في مدينة تسمى حماة، فوجه إليها حافظ الأسد آلته العسكرية كلها، فقصفها بالطائرات والمدافع 7 أيام حتى هدم ثلثي المدينة. استشهد في هذه المدينة ما يزيد على 50,000 شهيد في ذلك الوقت. هذا كله حصل في 6 أيام، لم يحصل في فلسطين في 100 عام. Pada tahun 1980 berlaku kebangkitan rakyat di sebuah bandar bernama Hamah. Apabila para alim ulama mula merasakan bahawasanya Hafiz Al-Asad ini seorang pemerintah yang zalim. Hafiz Al-Asad melalui spy-nya, apabila mengetahui ada rakyat yang cuba bangkit menentang beliau, beliau menghantar bala tentera, jet berjuang, askar dan sebagainya menyerang bandar Hamah. Dalam tempoh beberapa hari saja, tidak sampai sebulan, ada kata 7 hari, ada kata 6 hari. Tuan-tuan tahu, sepanjang hari tersebut mereka membunuh sebanyak melebihi 50,000 umat Islam. Bayang, 50,000 umat Islam dibunuh, masjid dibunuh, harta gereja pun dibunuh sekali, dan begitu ramai penduduk-penduduk Hamah yang dihalau keluar daripada bandar Hamah. Perkara ini berlaku semata-mata kerana apa? Kerana ada di kalangan rakyat yang ingin bangkit untuk menentang pemerintahan yang zalim, lalu mereka dibalas dengan kekejaman. Ini antara contoh yang berlaku pada tahun 1980. Bagaimana tentera Al-Asad masuk dalam bandar tersebut. Dia tulis dekat dinding bangunan, La ilaha illa al-watan wa la rasula illa al-ba'as. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali negara Syria, dan tidak ada Rasul yang diutus kecuali parti Ba'as. Parti Ba'as ialah parti yang memerintah Syria, itulah parti sosialis. Itu di zaman Hafiz Al-Asad pada tahun 1982. Pada tahun 2012, anak dia menggantikan tentera menulis perkara yang sama di dalam masjid. Dia kata apa? Yaskut Rabb
rabbak wa ma bismut al-asad. Tuhan kau akan jatuh, tetapi Asad tidak akan jatuh. Ini yang diajar kepada tentera-tentera Syria. المعركة كانت معركة بين الإسلام وبين الكفر، فلا يظنن أحدنا بأن المسلمين يتقاتلون مع بعضهم أو أنها مشكلة داخلية أو أن جهات خارجية تتدخل. كلا والله، إنها معركة بين الإسلام والكفر، بين لا إله إلا الله وبين لا إله إلا بشار، بين لا إله إلا الله وبين لا إله إلا حافظ. هذه هي الأمور في سوريا. Apa yang berlaku di Syria daripada tahun 1980-an, peperangan antara Hafiz al-Assad dengan rakyat, tuan-tuan, bukanlah pertembungan antara orang Islam dengan orang Islam yang lain, tetapi ianya merupakan pertembungan akidah antara mereka yang ingin menegakkan kalimah la ilaha illallah dengan mereka yang ingin menegakkan kalimah la ilaha illa Hafiz, la ilaha illa Bashar. Saya tak kalah Bukhari dah. Tuan-tuan, saya nak berkongsi sedikit pengalaman ketika saya belajar di Syria pada tahun 1992. Zaman saya belajar dulu, tuan-tuan, zaman Hafiz al-Assad. Ini semua gambar-gambar pada tahun 1982, Badar Hama dibom habis-habisan. Saya pernah baca satu artikel bagaimana seorang tentera dipaksa membunuh setiap hari tidak kurang 500 orang setiap hari. Masa saya belajar di Syria, saya terperanjat dengan sebab di Syria ni banyak sangat patung Hafiz al-Assad. Tuan-tuan, kalau kita pergi dekat Bandar Damsyik, ada roundabout, di situ tuan-tuan akan dapati patung Hafiz al-Assad. Dan patung ini dijaga oleh tentera. Tengok ada tentera bawah tu. Ya? Saya pelik. Saya kata takkan tak ada ulama berani tegur. Dia takkan ulama tak kata benda ni haram, kita pula konon-konon berani. Tuan-tuan tahu, siapa yang cuba kata patung ni haram dan sebagainya, dia itu akan ditangkap, diseksa dan silap kain dikerat lidah mereka, tuan-tuan. Ini yang berlaku di Syria. Kalau kita pergi masuk Bandar Damsyik, muka Hafiz al-Assad, tuan-tuan, boleh dikatakan setiap bangunan ada muka dia. Sebesar-besar bangunan tu, muka dia penuh, tuan-tuan. Ditulis slogan Hafizul Assad qa'iduna ilal abad. Hafiz al-Assad, pemerintah kami buat selama-lamanya. Tidak ada orang boleh menggantikan Hafiz al-Assad. Dialah yang pemerintah buat selama-lamanya. Forever and ever. And Batman forever. Macam itulah, tuan-tuan. Macam tak mati. Kalau kita masuk ke jabatan agama dia, ya, kita masuk ke dalam bilik mufti, atas meja mufti ni ada kepala al-Assad. Kepala dia, bukan kepala orang tua tu, patung dia tu. Yang patung dia letak atas meja. Nak kabur, nak cakap, kau jangan main-main, Assad nampak apa yang kau buat. Daripada kecil ditorture kepada rakyat Syria untuk mentaati Hafiz al-Assad sampailah dewasa. Itu realiti sebenar yang berlaku di Syria. Kami di Syria memang cukup takut dengan orang tua ni, sampai kita tak berani sebut nama dia. Kita orang sebut nama, kita panggil dia Pak Long. Itu gambar Pak Long tu, tak berani sebut nama Hafiz al-Assad. حكم حافظ الأسد في سوريا 30 سنة رجعت فيها سوريا إلى الخلف آلاف الخطوات. ومما يذكر بأن أحد المسؤولين الماليزيين أتى إلى سوريا في بداية عهد حافظ الأسد، فرأى كيف كانت الشوارع جميلة والجامعة مليئة بالطلاب والمساجد والناس والأسواق، فقال له أتمنى أن تصبح ماليزيا في يوم من الأيام مثل سوريا. سبحان الله، دارت الأيام وحكم الأسد وابنه 40 سنة، والآن أصبحت سوريا لا تقارن بماليزيا، لا في بنائها ولا في اقتصادها ولا في عملتها حتى. Ketika zaman Hafiz al-Assad, Hafiz al-Assad menjadikan negaranya amat mundur.